Bisa. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan. 弟兄姐妹，这时候我们来低头祷告。 Ya Tuhan, sesungguhnya terang yang sejati itu sudah datang di tengah-tengah kami. 主啊，其实你的真光已经来到我们的当中， Tetapi seringkali kegelapan dunia ini dan kegelapan hati kami membuat kami buta, tidak bisa melihat terang itu. 但是常常这个世界的黑暗，并且我们心里的黑暗，使我们看不到你的真光。 Kami bersyukur malam hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk datang di dalam perayaan malam Natal. 主啊，感谢你今天晚上，你再次给我们机会来到你的殿中来庆祝圣诞节。 Sekali lagi ada kesempatan bagi kami untuk membuka firman-Mu dan merenungkannya. 我们也感谢你，我们可以再次的思想你的话，来思想你的经文。 Firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami, ya Tuhan. 主啊，你的道理，你的道就是我们的光。 Karena itu kami mau membuka hati kami seluas-luasnya supaya terang itu bisa masuk dan mengubahkan hidup kami. 因此，我们要敞开我们的心，好让你的道、你的光可以进入到我们的心里面。 Tolong kami ya Tuhan, kedua hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengarkan. 主啊，求你帮助你两位仆人，无论是讲的，无论是传译的，无论所有的听众弟兄姐妹们。 Karena kami sama-sama, kami semua mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. 因为我们每个人都要来到你的跟前，来聆听你的话。 Tuhan, kami tidak mau pulang dengan sia-sia. 主啊，我们不要这个空手的回家， Kami mau pulang membawa berkat dari firman-Mu. 我们要带着你话语的祝福回家。 Tolong kami semua ya Tuhan. 主啊，求你帮助我们每一位 Di。dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 祷告祈求奉主耶稣的名， kami 我 berdoa. 们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat sore jemaat sekalian. 弟兄姐妹， Selamat 下午 sore 好，下午好。 Sungguh bersyukur kita bisa berjumpa kembali, khususnya bersama-sama mengadakan perayaan Natal pada malam hari ini. 很高兴今天大家我们都可以一起来到主的殿中来参加这个圣诞节的崇拜会。 Perkenankan saya mewakili keluarga besar STT Amanat Agung mengucapkan selamat Natal bagi jemaat sekalian. 允许我代表大使命神学院来向大家问候圣诞节快乐。 Hari ini saya bersama dengan rombongan tim drama musikal yang dipimpin oleh dosen kami, Ibu Astri Sinaga. Kami melayani bersama-sama dengan jemaat dan merayakan Natal dengan sukacita di GKY Pluit. 今天呢，我以的大使命神学院的学生们，就是演这个话剧的团队，并是由这个阿斯利这个老师所带的这个团队来一起来庆祝今天晚上的圣诞节，我们都充满了喜乐的心，一起来敬拜。 Sore hari ini satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama, yaitu dari Matius pasal kedua ayat ke-16 hingga ayat yang ke-18. 今天我们要思考的一段的经文是起自于马太福音第2章16到18节。 Kita akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, kemudian di dalam bahasa Mandarin. Saya akan membacakan bagi kita Matius pasal kedua ayat 16 hingga ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. 马太福音第2章16到18节，希利见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡2岁以里的都杀尽了。这就应了先知耶利米的话，说：在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭他儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。 Saudara, sebuah pepatah Perancis mengatakan kalimat seperti ini.
一个法国的一句的箴言这样子说的。 Hidup ini seperti bawang, semakin dikupas, semakin banyak kita mengalirkan air mata. 他说我们的生命就好比一粒的洋葱，你越削它的话，你就会越流更多的眼泪。 Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini banyak yang pernah mengupas bawang. 我相信大家都有剥过这个洋葱。 Saudara, ketika kita mengupas bawang selapis demi selapis, semakin kita kupas, semakin banyak kita berair mata, bukan? 当你剥这个红葱或洋葱的时候，你把一层一层剥的时候呢，你越剥的话，那么你的眼泪就越流越多。 Pepatah ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini memang syarat dengan air mata. 这个箴言呢是要教导我们，他告诉我们，我们的生命就是充满了眼泪。 Siapa orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah menangis, tidak pernah berair mata? 有谁活在这个世界上从来没有哭过，从来没有流泪过的呢？ Maka pepatah ini mau mengatakan jikalau Anda berani hidup, Anda harus berani berair mata. 所以这个箴言是要告诉我们说，你敢于活着，你就要敢于流眼泪。 Hidup ini penuh dengan pergumulan, hidup ini penuh dengan penderitaan. 这个生命是充满挣扎、充满困难的。 Sejak kita kecil kita sudah mengalami apa itu hidup yang menderita, hidup yang susah, yang membuat kita menangis. 从小开始，我们就经历过所谓的这个生命上的这个苦难，我们常常流泪，也常常受到这个痛苦。 Dan semakin lama kita hidup, kita sadar, kita mengalami semakin banyak pergumulan yang kita alami, dan semakin banyak juga air mata yang kita alirkan. 我们如果活得越久，我们就觉悟到，我们所流的眼泪就越多，所经历的痛苦也越多。 Maka pertanyaan bagi kita pada malam hari ini adalah, adakah tempat bagi air mata di masa-masa Natal? 所以今天晚上我们有一个问题，就是说，在这个圣诞节期间，是否有眼泪的位置呢？ Bukankah Natal identik dengan kegembiraan, dengan sukacita? 岂不是圣诞节是象征喜乐、高兴的吗？ Bukankah Natal adalah tempat kita bergembira karena Kristus sudah lahir bagi kita? 岂不是在圣诞节里，我们是应该欢庆的，因为基督已经为我们诞生了。 Adakah tempat bagi air mata di masa-masa Natal? 是否在这个圣诞节期间有眼泪的位置呢？ Saudara, bagian Alkitab yang tadi kita baca justru mengingatkan kepada kita bahwa Natal bukan hanya tentang sukacita, tetapi ada air mata di situ. 刚才我们所读的经文就很清楚地告诉我们说，圣诞节不只是喜乐、欢庆而已，而有这个眼泪的位置的。 Saudara mungkin jarang membaca teks Alkitab ini pada masa Natal. 或许我们在圣诞节的时候很少读这一段经文。 Biasanya ketika Natal kita berkhotbah tentang gembala-gembala yang didatangi oleh malaikat. 通常呢，在圣诞节我们所读的经文就是天使来到牧羊之人当中。 Di dalam masa Natal biasanya kita berkhotbah tentang Maria yang didatangi oleh malaikat dan diberikan berita baik bahwa dia akan mengandung. 通常呢，在圣诞节的时候，我们会听到的这个信息就是天使来到这个玛利亚那里，向她报的喜讯，就是她要怀孕生子。 Tetapi malam ini kita membaca teks Alkitab yang mengatakan kepada kita ada sisi lain dari Natal. 但是今天我们要思考的这几节的经文，就是圣诞的另外一面的这个事件。 Ibu-ibu di Bethlehem menangis, mengerang, bahkan berteriak di dalam kesedihan karena Raja Herodes membunuh anak-anak laki mereka. 在伯利恒的母亲们，他们在那边哀哭，呼喊着，为什么呢？因为他们的孩子都被希律王杀了。 Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat jahat dan sangat gelap, saudara sekalian. 这件是一个非常邪恶、非常黑暗的一个事件。 Dan pertanyaannya bagi kita, apa maknanya peristiwa ini bagi kita hari ini? 问题是说，对我们今天来说，这个事件是
是什么意义呢？ Adakah setitik terang yang bisa kita pelajari dan kita bisa bawa pulang dari berita, dari peristiwa yang sangat gelap ini? 是否从这个黑暗的事件里有一丝的光明，我们可以学习的呢？ Saudara, kita tahu, kita sudah sering membaca bagian Alkitab ini. 弟兄姐妹，我们也常读了这段的经文。 Saudara, peristiwa datangnya orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem itu terjadi kira-kira sudah lewat 1 tahun sejak kelahiran Yesus. 这从东方来的几位的东方博士呢，是在这个主耶稣大概1年多岁的时候来的。 Jadi orang-orang Majus ini datang dari negeri yang jauh, datang dari timur, mengikuti petunjuk bintang yang terang, dan mereka akhirnya tiba di Yerusalem. 这位从远方东方的博士呢，他们就是按照这个明亮的星星来到主耶稣那里。 Mereka mengatakan bahwa raja orang Yahudi telah lahir, dan bintang itu mengarahkan mereka kepada Yerusalem, tempat mereka akhirnya tiba di situ. 他们说，犹大之王已经诞生了，是这颗明星指引他们来到耶路撒冷，就是主耶稣诞生的地方。 Dan ketika Raja Herodes yang ada di Yerusalem mendengar tentang kabar itu, dia terkejut, saudara sekalian. 当希律王听到这个消息的时候，他非常的惊讶。 Kenapa dia terkejut? 为什么他非常的这个惊讶呢？ Dia tidak bisa membayangkan ada raja lain yang menjadi saingan bagi dirinya. 他不能想象有另外一位的君王跟他竞争的。 Karena itu di dalam kejahatannya, di dalam niatnya yang buruk, dia pasti sudah berpikir bagaimana cara dia bisa membinasakan anak ini. 所以在他这个邪恶的这个念头，在他脑海里，他就想尽方法，怎么样除灭这个孩子。 Saudara, sejak awal berita tentang kelahiran Kristus, kelahiran raja orang Yahudi, itu membuat Herodes merasa terancam. 自从这个主耶稣的诞生的消息，就是犹大王这个诞生的消息出现之后，就使这个希律王一天比一天都不安。 Dia sadar bahwa posisinya, kedudukannya sebagai raja itu tidak aman. 他觉悟到，他身为这个君王，他这个王的位置已经保不住了。 Kenapa Herodes merasa terancam? 为什么希律王觉得受到这么大的威胁呢？ Dia tahu dia bukan orang Yahudi murni. 他知道他自己并不是真正的犹太人， Secara etnis dia orang Edom, keturunan Esau, bukan keturunan Yakub. 他是以东人，他是以扫的后裔，他并不是雅各的后裔， Dia juga bukan keturunan Raja Daud. 他也不是大卫王的后裔。 Dia bisa menjadi raja atas wilayah itu karena Romawi yang menentukan dia sebagai pemimpin di situ. 他之所以可以当那区的那个地方的君王，是因为罗马政府就是指他成为那边的君王的。 Karena itu dia selalu merasa tidak aman. Sewaktu-waktu jabatan ini bisa dicopot dari dia. 所以他就是常常觉得他的这个王的位置是很不稳定的，随时都会被取代的。 Dan saking paranoidnya Herodes, saudara sekalian, dia selalu mencurigai orang-orang yang ada di dekatnya. 他一直就怀着这个怀疑的心，他就怀疑他四周围的人。 Dia selalu curiga bahwa orang-orang di dekatnya akan mengkhianati dia. 他都怀疑他周边的人都会背叛他的， Dan mengambil posisinya, mengambil jabatannya. 并且拿他君王的位置。 Maka Herodes tidak segan-segan membunuh anak-anaknya sendiri. 所以希律王他非常狠心，连自己的孩子都杀掉。 Dia tidak segan-segan membunuh istrinya sendiri. 他不会犹豫的，连自己的妻子都杀掉。 Karena dia berpikir bahwa anak-anaknya dan istrinya sedang bersekongkol untuk menjatuhkan dia. 他就怀疑，以为他的妻子与他3个孩子都一起联手起来，要夺他的这个王的位置。 Saudara, Herodes itu pernah mengatakan, ketika nanti saya mati, saya mau supaya pejabat-pejabat di seluruh negeri ini harus dieksekusi mati. 希律王曾经这样子说过，他交代说，当他死了以后，要吩咐
要杀死所有的这些官员。 Kenapa saudara sekalian? 为什么呢？ Karena saking jahatnya dia takut ketika dia mati, rakyat justru bergembira, bersuka cita. 因为他就是有这样的邪恶的心，他怕当他过世之后呢，这个人民反而就高兴快乐。 Karena itu untuk memastikan bahwa seluruh negeri akan berduka cita, maka orang-orang pejabat-pejabat itu harus dihukum mati ketika dia meninggal nanti. 所以他要确定，当他死的时候，所有的这个人民会这个哀悼，所以吩咐当他死的时候要杀死所有的官员。 Bersyukur akhirnya rencana yang gila ini tidak jadi dilaksanakan. 所以感谢主，这个非常疯狂的这个主意 Saudara, 没有实现。 sampai ada perkataan saudara sekalian pada zaman itu, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. 所以那时代有这样的一句话说：“我更好成为希律王的猪，比起成为他的儿子。” Herodes adalah seorang yang jahat, raja yang sangat paranoid. 希律王是一位非常邪恶的一位君王。 Apalagi saudara sekalian, konsep Mesias orang Yahudi adalah Mesias itu adalah pemimpin politik, pemimpin militer. 更何况这个对犹太人来说，对于他们来说，弥赛亚就是一位伟大的军事并且政治的领袖。 Karena itulah Herodes akan melakukan apa saja untuk membinasakan orang yang akan menjadi saingan dia. 所以希律王会不择手段的用尽所有的办法去除灭他的对手。 Saudara, ayat ke-16 tadi mengatakan ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, dia menjadi sangat marah. 16节，刚才我们所读的经文告诉我们说，希律见自己被博士愚弄，就大大发怒。 Saudara, kalau saudara tahu Herodes adalah orang yang sangat jahat, sangat paranoid, dan dia sangat marah, kira-kira apa yang akan dia lakukan? 弟兄姐妹，你们知道，这位希律王是非常邪恶的这一位君王，非常残暴的一位君王。当他大大发怒的时候，他会做什么事吗？ Saudara, jarak antara Yerusalem dan Bethlehem itu sebetulnya tidak jauh. 弟兄姐妹，从耶路撒冷到这个伯利恒的距离并不远。 Jarak antara Yerusalem dan Bethlehem itu hanya sekitar 5 miles atau 8 kilometer. 从耶路撒冷到伯利恒的距离大概5英里，也大概有8公里的距离而已。 Tadi pagi saya masukin di Google berapa jarak GKY Pluit ke GKY Pik. 今天早上我就用 Google 去搜一下，查一下，说从这个布利堂到这个我们 Big 堂大概有多远？ Saudara tahu berapa jaraknya? Berapa kilometer dari sini ke GKY Pik? 你们知道从这个地方到这个 Big 堂大概有多远吗？ Nah, saya tadi pagi cek kira-kira 7,9 sampai 8, sekian kilometer, saudara. 我刚才早上查了之后，大概7.9到8公里左右吧。 Jadi kira-kira jarak antara tempatnya Herodes dan Bethlehem tempatnya Yesus itu hanya seperti dari Pluit mau ke Pik. 所以从这个希律王的这个位置，就是耶路撒冷到这个伯利恒的这个距离呢，大概8公里而已， Tidak terlalu jauh. 不会说很远。 Tentu saja pada waktu itu orang-orang Majus harus naik unta. 当然，那当时呢，这东方博士他必须骑着这个骆驼， Dan selambat-lambatnya unta itu berjalan, paling lama 1 hari sudah sampai. 这个骆驼虽然走得很慢，但是1天的时间就足够了。 Maka ketika berhari-hari orang-orang Majus itu tidak kembali ke Yerusalem, tidak kembali ke istananya Herodes, Herodes langsung tahu bahwa mereka memperdaya Herodes. 当这个过了好几天，希律王没有看到这个东方的博士回到他的这个希律的皇宫，或者回到这个耶路撒冷向他报信的时候，他就知道了这几位东方博士已经愚弄他。 Herodes menyuruh orang-orang Majus itu pergi ke Bethlehem, cari, temukan anak itu. Setelah ketemu, nanti kamu balik ke Yerusalem, lapor kepada saya. Tetapi ternyata mereka tidak lapor. Mereka memilih jalan yang lain karena diberitahu oleh Tuhan melalui mimpi. 希律王就是之前就吩咐过这东方博士们，叫他们去寻找那个孩子，找到之后也吩咐他们要回来向这个希律王报信。
但是我们知道这些东方人因为透过上帝在梦里叫他们不要回到希律王那里，他们就走了另外一条路回到他们的家。 Orang-orang Majus itu tahu, saudara sekalian, bahwa Herodes bukan mau menyembah Yesus, tetapi dia mau membunuh Yesus. 这东方博士他们清楚知道，希律王不是要去敬拜这个主耶稣，而是他要去杀害他、杀死他的。 Jadi apa yang dilakukan Herodes ketika dia tahu dia sudah dibohongi? 所以当希律王他发觉自己被愚弄、被骗的时候，他做了什么事？ Dan inilah bagian yang sangat memilukan, sangat menyedihkan, menjadi bagian dari kisah Natal yang kita renungkan pada malam hari ini. 这就是今天晚上我们所思想的一个主题，在圣诞节里最痛心的一个事件。 Dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem, anak laki-laki, dan seluruh wilayah sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang sudah dia teliti dari orang-orang Majus itu. 所以希律王呢，就差人将伯利恒城里，并试尽所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，就是凡2岁内的孩子，男孩都被杀尽了。 Saudara, pada waktu orang Majus tiba di Yerusalem, diperkirakan bayi Yesus itu sudah berusia 1 tahun lebih. 当这个东方博士来到这个耶路撒冷的时候，主耶稣的婴孩大概1岁多了。 Karena itu Matius tidak menggunakan kata bayi, tetapi anak. Anak itu. Kita bisa lihat di dalam pasal 2, ayat 8, ayat 9, ayat 11, dikatakan anak itu, bukan bayi itu. 所以马太福音在这第2章里，从8、9、11节那里，清楚看到马太并不是用婴孩这个字，而是用孩子这个字。 Dan dikatakan orang Majus itu menjumpai anak itu di dalam rumah, bukan di palungan. 这边也告诉我们说，这些东方博士是意见这个主耶稣孩子是在家里，不是在这个马槽里。 Jadi kalau ada gambaran Natal yang ada gembala, ada palungan, ada bayi Yesus, ada Maria, ada Yusuf, lalu ada 3 orang Majus di situ membawa emas, kemenyan dan mur, itu gambarannya kurang tepat. 如果我们看到一个画面，有玛利亚，有主耶稣婴孩，有这个东方博士，有牧羊之人，并献上这个礼物的话，这个不是很正确的画面。 Karena pada waktu orang Majus datang, bayi itu sudah kira-kira 1 tahun lebih, sudah anak dan sudah ada di dalam rumah. 因为当这个东方博士来到主耶稣这位孩子的时候呢，主耶稣大概也是1岁多了，他不在马槽里了，他是在家里面。 Dan saudara, Bethlehem itu adalah tempat yang sangat khusus di dalam sejarah Israel. 在以色列人的历史当中，伯利恒是一个非常特别重要的地方。 Yakub menguburkan Rahel itu di Bethlehem. 雅各呢，把这个拉结埋葬是在这个伯利恒。 Ruth bertemu dengan Boaz di Bethlehem. 路德遇见这个波阿斯也是在伯利恒。 Dan kita tahu Boaz adalah nenek moyangnya Daud. 我们也知道波阿斯是大卫王的祖先之一。 Daud hidup dan besar di Bethlehem. 大卫王长大生活也是在伯利恒。 Bahkan Lukas menyebut Bethlehem sebagai kota Daud. 甚至呢，路加把这个伯利恒称之为大卫之城。 Dan Nabi Mika di Perjanjian Lama mengatakan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, Bethlehem Efrata. 在这个密迦书呢第5章那边也他说，这个伯利恒是以法达。 Dan inilah janji Tuhan. 这个是上帝的应许。 Kota yang kecil ini 这个小城市 akan menjadi tempat lahirnya juru selamat, lahirnya Kristus. 是基督耶稣我们的救主诞生的地方。 Tetapi sekarang seakan-akan Herodes mau menggagalkan rencana Allah dengan membunuh semua anak-anak yang ada di situ. 但是现在看起来，希律王要这个败坏这个上帝这个伟大的计划，他就吩咐他的士兵去杀死所有这个男孩子。 Saudara bisa tebak nggak kira-kira ada berapa anak laki-laki yang pada waktu itu terbunuh, mati di peristiwa itu? 弟兄姐妹，你们猜得出来吗？在这个屠杀的事件，有多少2岁以内的男孩子被杀死的吗？
Ada berapa saudara sekalian kira-kira yang terbunuh? 你们猜猜看，大概有多少男孩被杀死的？ Ada yang mau nebak dapat door prize nanti? Door prize Natal. 你们猜对的有可以拿到奖。 Siapa yang menebak di atas 100 orang anak-anak mati karena Herodes? 有谁猜希律王杀死100以上个男孩的？ Ada? 有没有？有没有？ Lebih dari 100? Ada? 超过100的有吗？ Siapa lagi? 还有谁？ Lebih dari 100 ya Pak ya? 超过100的 100 lah ya, kira-kira 100. 啊，大概在100。 Ada yang menebak 50 sampai 100? 有没有人猜从50到100个孩子的？ Semua nunggu-nunggu, pasti nanti jawabannya juga di reveal di terakhir gitu ya. 大家都在等待正确的答案。 Kira-kira berapa saudara sekalian? 大概是多少个男孩？ Saudara, Bethlehem itu kota kecil, bahkan mungkin tidak bisa disebut kota, mungkin desa kecil. 伯利恒是一个小地方，可能不能称之为城市，而是一个乡村。 Dikatakan paling banyak penduduknya hanya 1000 orang. 据说呢，最多当时的人民大概1000个。 Maka menurut perkiraan bayi yang meninggal pada waktu itu tidak lebih dari 20 orang. 所以估计呢，当时在2岁以内的男孩大概不会超过20个。 Memang ini bukan peristiwa yang sangat besar dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa jahat yang dikerjakan oleh Herodes. 是的，如果这个比这个希律王在其他的这个残暴的事件里来比较的话，这件事件是一件小的事件。 Dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan Herodes yang lain, peristiwa ini walaupun peristiwa yang sangat menyedihkan, hanyalah peristiwa yang kecil. 比起希律王所做的在其他残暴的事件呢，这个事件比起来看起来是小事件而已。 Tetapi tetap saja saudara sekalian, ini tetap adalah peristiwa yang menyedihkan. 但是这的确还是很痛心的一件事件， Dan Alkitab tidak menutup-nutupi cerita ini. 并且圣经也不这个掩盖这个事件。 Justru dari cerita ini yang dicatat dan sampai hari ini masih kita baca, kita bisa menemukan kebenaran bahwa memang ada tempat buat air mata di hari Natal. 因为这个事件仍然记在圣经里，所以我们清楚知道，在圣诞节的期间也有眼泪的位置。 Saudara, hari ini engkau datang ke dalam acara Natal di gereja ini. 弟兄姐妹，你今天晚上来参加这个圣诞节的崇拜会， Mungkin ada di antara saudara datang dengan bersukacita, bergembira, siap menyambut Natal. 或是在我们当中有许多的弟兄姐妹是带着高兴、喜乐的心来迎接这个圣诞节。 Tetapi mungkin ada di antara saudara datang malam hari ini tidak dengan perasaan yang bergembira. 或许可能在我们当中也有带着一个不快乐的心来到这个地方。 Saudara ingin merayakan Natal. 你很想庆祝圣诞节， Dan Roh Kudus menggerakkan saudara datang malam ini bersama-sama ada di tempat ini. 圣灵也感动了你，一起与众弟兄姐妹来到这个地方来庆祝这个圣诞节。 Tetapi saudara tahu hidupmu penuh dengan pergumulan dan air mata. 弟兄姐妹，你很清楚知道，在你的生活，在你的生命里充满了眼泪， Dan engkau merasa hidupmu gelap. 你也感觉到你的生命充满了黑暗， Tidak ada terang. 没有光， Engkau hampir menyerah. 你差不多就要投降了， Engkau ingin putus asa. 你快失望了。 Hari ini saudara sekalian ada pengharapan dari bagian firman Tuhan yang akan kita lihat sama-sama. 今天在我们所读的经文，我们要一起去思考的，有带来盼望。 Saudara, di tengah-tengah kegelapan peristiwa ini, 弟兄姐妹，在这个黑暗的事件中， di tengah-tengah kondisi yang seakan-akan kejahatan menang atas kebaikan, 在这个情况中，好像看起来这个邪恶胜过这个良善。 justru di situ kita melihat divine intervention. Allah berintervensi di dalam peristiwa ini. 就是在这个事件中，我们看到了上帝的干预。 Allah memberitahu melalui malaikatnya supaya Yusuf segera pergi meninggalkan Bethlehem, pergi ke Mesir. 上帝透过他的使者告诉约瑟，要赶快离开这个伯利恒，要逃到这个埃及去。
Akhirnya Yusuf, Maria, dan Yesus yang sudah berusia 1 tahun lebih itu selamat. 所以呢，因此呢，约瑟、玛利亚还有主耶稣他们就是逃过了这个屠杀案。 Tetapi mungkin kita bertanya, saudara sekalian, 或许我们会这样子问： kenapa Allah tidak berbicara melalui mimpi kepada semua penduduk Bethlehem? 为什么上帝不透过梦，让这所有的伯利恒的子民知道这件屠杀的案件呢？ Supaya mereka juga melarikan diri dari Bethlehem. 好让他们都可以逃跑离开这个伯利恒。 Kenapa Allah hanya berbicara kepada Yusuf? 为什么上帝只向约瑟说呢？ Kenapa Allah hanya meluputkan Yesus tetapi tidak meluputkan bayi atau anak-anak laki-laki yang lain? 为什么上帝只让主耶稣这位孩子逃过这个屠杀案件呢？其他的孩子却面对死亡呢？ Kenapa Yesus tetap hidup sedangkan 20 anak laki-laki itu harus mati? 为什么只有主耶稣仍然活着，其他的孩子要受死呢？ Mengapa Allah tidak mengirimkan bala tentara pasukan untuk melawan pasukan-pasukan Herodes sehingga bayi-bayi atau anak-anak itu tidak harus mati? 为什么上帝不差派天军来抵挡这个希律王的这个士兵，好让这些孩子们可以不死呢？ Mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi? 为什么上帝允许这一切发生呢？ Saudara, banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. 弟兄姐妹，有许多的问题我们是不能回答的。 Dan memang bagian ini tidak berikan kepada kita jawabannya. 在我们所读的经文这部分也没有给我们答案。 Yang kita tahu adalah di ayat 17 dan ayat 18 Matius kemudian mengatakan kalimat ini. 我们所知道的只是在17、18节那里，马太告诉我们。 Terdengarlah suara di Rama melalui nubuatan Yeremia, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. 这就应了先知耶利米的话说，在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭他儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。 Saudara, apa maksudnya ayat-ayat ini? 这节经文是什么意思呢？ Kenapa Matius mengutip bagian dari Nabi Yeremia ini di sini? 为什么马太呢引用了这个耶利米先知所说的话呢？ Saudara, bagian ini diambil dari Yeremia 31 ayat 15. Kita tidak baca pada malam hari ini. 这节经文是引用了耶利米书31章15节那里的。 Dan kalau saudara baca di Yeremia pasal 31 ayat 15, di situ ceritanya adalah Israel itu sedang dibawa oleh Babel menuju ke pembuangan. 如果你们看耶利米书31章15节那边，那时候的这个故事呢，就告诉我们说，以色列民正在被流放、被掳到这个巴比伦去。 Dan ketika mereka dibawa ke pembantaian, mereka dibawa ke pembuangan, saudara sekalian, mereka harus melewati tempat yang namanya Rama. 所以当他们被带到这个流放之地的时候呢，他们会经过一个地方叫拉玛。 Rama itu adalah tempat mereka dideportasi, tempat transit dari tanah Israel menuju kepada Babel. 拉玛就是一个地方，当他们要往这个巴比伦去的时候，一个暂时停留的地方。 Dan Yeremia menggambarkan kondisi yang menyedihkan ini dengan gambaran Rahel menangisi anak-anaknya. 耶利米先知呢，描述当时的情况，就是以这个拉结为他的儿女们哭泣。 Kita tahu Rahel adalah istri yang paling dikasih oleh Yakub. 我们也知道拉结就是雅各最爱的妻子。 Pada waktu itu, pada waktu pembuangan, tentu saja Rahel sudah mati, saudara sekalian. 当然，当以色列民被这个流放、被掳到巴比伦的时候，这个拉结已经过世了。 Dan menurut catatan Rahel itu dikuburkan di Bethlehem, tepatnya di dekat Rama situ. 据说呢，拉结就被埋葬在伯利恒这个地区，就是靠近这个拉玛这个地方。 Jadi ketika orang-orang Israel itu dibawa melalui Rama menuju kepada pembuangan di Babel, seolah-olah Rahel, nenek moyang mereka yang sudah mati itu menangis karena anak-anak ini dibawa ke Babel. 所以当以色列民要
被带到被掳到巴比伦的时候呢，他们会经过这个地方拉玛，然后这个耶利米先知呢，他就以这样的这个事来描述，就是说这个拉结就是为他的儿女们哭泣，因为他们要被带到被掳到巴比伦去了。 Seolah-olah Yeremia mau mengatakan this is over, sudah selesai, sudah tidak ada lagi identitas bangsa Israel karena mereka sudah dibuang ke Babel, tidak ada lagi mereka, everything is finished, it is over. 耶利米先知好像就要告诉我们说，这个以色列民都要快被除灭了，以色列民的种族这个身份将要被这个除灭了，将要消失在这个地面了。 Dan dengan mengutip bagian ini dari Yeremia 31, Matius seolah-olah ingin membandingkan kesedihan ibu, kesedihan Rahel yang anak-anaknya dibawa ke pembuangan itu dengan kesedihan ibu-ibu yang ada di Bethlehem yang anaknya harus mati karena dibantai oleh Herodes. 所以马太呢，他为什么引用了这个耶利米书31章15节那边来做一个对比？他好像是要把当时就是以色列民要被掳到这个巴比伦的这个事件，并且就描述好像拉结为他的儿女们而哭泣，跟这个就是在这个伯利恒那些母亲们为他们的男孩子被杀死的这个事件来做一个对比。 Dan disinilah kabar baiknya, saudara sekalian. 弟兄姐妹，在这里我们就看到一个好的信息。 Yeremia 31 ayat 15 mengatakan Rahel menangisi anak-anaknya. 耶利米书31章15节那边告诉我们说，拉结为他的儿女们哭泣。 Tetapi ayat selanjutnya, ayat 16 dan 17 mengatakan justru begini. Beginilah firman Tuhan, tahanlah suara tangismu, janganlah matamu mencucurkan air mata, sebab ada imbalan untuk jerih payahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan apa? Mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17 kemudian mengatakan, masih ada harapan untuk masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. 如果我们继续往下看，就是耶利米书31章16、17节，那里告诉我们说，耶和华如此说：你禁止声音，不要哀哭；禁止眼目，不要流泪。因你所做之功，必有赏赐。他们必从敌国归回。这是耶和华说的。17节，耶和华说：你末后必有指望，你的儿女必回到自己的境界。 Rahel menangisi anak-anaknya. 拉结为他的儿女们哭泣， Anak-anaknya dibawa ke Babel, seakan-akan this is the end, selesai. 他的儿女们就是以色列民被掳到巴比伦去，就是好像这个就是一个结束了。 Anak-anak lelaki dari Bethlehem dibunuh oleh Herodes. 在伯利恒，希律王也杀死这个2岁以内的男孩 Dan 子。 ibu-ibu mereka menangis seakan-akan mau mengatakan this is the end, tidak ada lagi masa depan. Anak-anakku sudah mati. 他们的母亲们也为着这个事件而哭泣，就是意思说，他们的未来已经终结了，结束了，没有未来了。 Tetapi dengan mengutip Yeremia 31 justru Matius ingin mengatakan kepada saudara dan saya, ada pengharapan. 如果我们来看耶利米书31章16、17节，那里告诉我们说，有盼望的。 This is not the end of the story. 这个不是故事的终结。 Allah meluputkan Yesus dari pembunuhan Herodes. Justru karena Allah punya rencana keselamatan yang lebih besar. 上帝之所以使主耶稣孩子他这个脱离了这个希律王的屠杀，因为上帝在主耶稣的身上有更伟大救恩的这个恩典。 Dan meskipun kuasa gelap dari si jahat 虽然这个黑暗的这个权势 dan kuasa jahat dari Herodes mau menggagalkan rencana Allah itu. 还有希律邪恶的这个权势
要这个击败这个上帝的计划。 Tetapi kuasa dan kedaulatan Allah jauh lebih besar. 但是上帝的权柄以他主权超过这一切。 Dan melalui segala kejahatan manusia dan kejahatan dari si jahat, Allah tetap menggenapkan rencana keselamatannya bagi kita. 透过这个人类还有希律王的这个邪恶的这个事件呢，上帝仍然使他伟大的这个救恩这个实现。 Saudara, Natal memberitahu kepada kita bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat, peduli dengan kita. 圣诞告诉我们说，我们上帝不是遥远的一位上帝，而是他是亲近、帮助与我们同在的上帝。 Allah mau menjadi manusia, Immanuel, ada bersama-sama dengan kita. 上帝道成肉身，以马内利，与人同在。 Dan Allah bukan hanya peduli, Allah bukan hanya mau bersama-sama dengan kita. 上帝不仅仅这个关心我们，他也帮助我们。 Allah bukan hanya mau ikut menangis bersama-sama dengan kita yang menangis. 我们上帝不止以我们这个哀哭的人哀哭， Allah bukan hanya mau menderita bersama dengan kita yang menderita. 我们上帝不止以我们受苦的人一同受苦， Tetapi dengan kedaulatannya, dengan kuasanya, Dia mau melepaskan kita dari penderitaan dan air mata. 但是透过他的主权、他的恩典，他是要使我们脱离我们的眼泪、我们的痛苦。 Allah meluputkan Yesus pada waktu peristiwa pembunuhan oleh Herodes. 上帝使主耶稣这个脱离了这个希律王屠杀的事件。 Tetapi 30 tahun kemudian Allah tidak meluputkan Yesus naik ke atas kayu salib, mati bagi saudara dan saya. 但是30年之后，上帝却不使主耶稣脱离了他必须上十字架受死，为你而我。 Hari ini mungkin kita tidak tahu kenapa kita menderita. 今天可能我们不知道为什么我们会受苦， Mungkin kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi di dalam hidup kita. 我们可能也不明白为什么上帝允许一些困难、痛苦的事件发生在我们的身上。 Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah tidak baik kepada kita. Amin. 但是你们必须相信，我们的上帝是良善的上帝。 Justru Allah tidak meluputkan anaknya naik ke atas kayu salib. 就是上帝不使他的独生子，就是主耶稣，就是脱离上十字架受死。 Dan di atas kayu salib itu kita melihat Allah yang mengasihi kita. 在十字架上，我们看到爱我们的主。 Dan di dalam peristiwa kebangkitan Kristus kita melihat Allah yang maha kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. 在主耶稣死而复活的事件，我们看到我们上帝是全能的上帝。 Dan Kristus berjanji, saudara sekalian, 我们的主也应许我们， barang siapa ada di dalam Kristus, 凡在基督里面的人， barang siapa beriman dan percaya kepada Kristus, 凡相信主耶稣基督的人， suatu hari kelak dia akan datang kembali untuk saudara dan saya. 有一天他会为你而我第二次的再 Dia 来， akan menghakimi seluruh dunia. 他将会审判这个世界， Dan dia akan mengakhiri segala kejahatan dan penderitaan. 他会使所有的这个痛苦与邪恶停止。 Kita akan tinggal bersama-sama dengan dia di langit yang baru dan bumi yang baru. 我们将会与我们的主在新天新地里一 Dan 同 di 住， sanalah tidak ada lagi air mata. 在那里不再有眼泪了， Tidak ada lagi maut atau kematian. 不再有死亡， Tidak ada lagi perkabungan. 不再有这个哀悼， Dan tidak ada lagi ratap tangis dan duka cita. 不再有这个悲伤哭泣。 Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan satu ilustrasi. 弟兄姐妹，我要以一个比喻来做一个结 Saudara, 束。 ketika kita berjalan di dalam ruangan yang terang, 弟兄姐妹，当我们走进一个很亮的地方的时 lalu 候， kita masuk ke ruangan yang gelap. 然后我们就进到一个暗的这个地方。 Misalnya kita berjalan masuk ke gedung bioskop gitu ya, tiba-tiba gelap. 比如说，我们突然间走到这个电影院里面，就变黑了，被黑暗了。 Apa yang terjadi dengan mata kita ketika kita pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap? 那么
当我们从光的地方进入到黑暗的地方的时候，我们的眼睛发生了什么事？ Saudara, secara biologis kita bisa menjelaskan pada waktu kita masuk ke ruangan yang gelap, pupil mata kita ini membesar, melebar. 从生物学的角度，我们来看的话，当我们从光的地方进到黑暗的地方的时候，我们的眼睛这个瞳孔就扩大了。 Di dalam istilah kedokteran ini disebut dilatasi, membesar, meluas. Pupil kita menjadi besar. 在医学就告诉我们说，当我们进到黑暗的地方的时候，我们的眼睛的瞳孔就扩大、张大了。 Kenapa pupil kita membesar? 为什么我们的这个瞳孔这个扩大了呢？ Supaya semakin banyak terang yang masuk ke dalam mata kita. 好让更多的这个光线进到我们的眼睛来， Sehingga kita bisa melihat dalam kegelapan. 所以我们就可以在黑暗中看到了。 Nanti coba ya, lampunya dimatikan ya. 等一下，我们试试看，把灯这个熄灭一下。 Kalau tiba-tiba lampu semua dimatikan, apa yang terjadi? Pasti kita langsung membuka mata kita supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas. 所以，当把所有的这个灯这个关掉的时候，会发生什么事呢？我们就每一个人都会睁开眼睛，好让我们可以看到。 Saudara, hari ini mungkin kita tidak merayakan Natal dengan sukacita, tetapi dengan air mata. 或许今天我们不是以一颗喜乐的心来这个庆祝圣诞节，而是用眼泪来 Hari ini 庆祝。 mungkin kita datang merayakan Natal dengan banyak pergumulan dan penderitaan. 今天或许我们带着许多的痛苦与挣扎来到这个圣诞节中。 Mungkin karena ketidakadilan yang kita terima dari orang lain. 或许我们受别人的这个不公义的对待。 Mungkin karena kekecewaan, karena apa yang sudah kita usahakan dengan jerih payah tidak kunjung menghasilkan hasil yang kita harapkan. 或许我们已经那么久以来，已经不断的去努力了，但是却得不到我们所要的。 Mungkin hari ini kita datang dengan kepahitan karena kita dikhianati oleh orang-orang yang kita percayai. 或许今天我们心里带着一个苦毒，因为我们被我们信任的人背叛了。 Mungkin hari ini kita datang dengan perasaan kehilangan dan kesendirian karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. 或许今天我们是以一颗孤单，这个孤单的心来到这里，因为我们爱我们的人已经离我们而去。 Mungkin saudara datang pada malam ini justru dengan banyak pergumulan, tetapi Tuhan menggerakkan saudara tetap datang ke dalam acara Natal malam ini. 或许今天你带了许多的挣扎来到这里，是因为上帝的灵就是感动你来到这个地方。 Banyak hal bisa menggelapkan hidup kita, saudara sekalian. 许多事可以使我们的生命变成黑暗。 Tetapi dari ilustrasi tadi kita belajar satu hal. 但是从刚才的描述，我们学习到一件事， Justru di dalam kondisi yang sangat gelap, kita perlu memperluas, membesarkan, melebarkan mata hati kita. 就是在这个黑暗的这个处境下呢，我们必须扩大我们的信心的眼，我们灵的眼。 Supaya apa? 为什么呢？ Supaya terang dari Tuhan itu bisa masuk, menembus relung-relung hati kita yang paling gelap sekalipun. 好让从上帝那里的光可以进入到我们的内心深处。 Kalau hari ini saudara datang sudah hampir putus asa dengan hidupmu, 弟兄姐妹，若今天你带着快失望的心来到这里， kalau malam hari ini engkau datang sudah hampir menyerah dengan hidupmu, 如果今天晚上你带着一个已经快要放弃的这个心来到这里， seperti Rahel menangisi anak-anaknya dan mengatakan, "This is the end of the story." Hidupku sudah selesai, hidupku sudah habis. 就好像拉结为他的儿女们哭泣，就好像说他的故事已经结束了。 Seperti ibu-ibu di Bethlehem yang menangis dan seolah-olah mau mengatakan, "This is the end." Tidak ada lagi kelanjutan dari hidupku. Anak-anakku sudah mati. 就是这样，伯利恒的母亲们为他们的孩子而哭泣，因为已经被希律王杀了，他们认为他们的未来已经结束，没有了。 Semakin gelap hidup kita,
我们的生命越黑暗， semakin kita perlu membesarkan mata iman kita 我们越需要来扩大我们信心之眼， supaya terang Kristus itu boleh masuk dan memberikan pengharapan bagi kita. 好让基督的光可以进到你的心里，并且给你带来盼望。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. 主啊，谢谢你的话语。 Kami datang dengan berbagai pergumulan, hanya Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya hati kami. 主啊，只有你知道我们心里面的挣扎。 Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak kehilangan harapan. 主啊，帮助我们，好让我们不失去盼望。 Tolong kami supaya kami tidak menyempitkan mata hati kami. 主啊，帮助我们，好让我们不缩小我们的信心的眼睛。 Tolong kami ya Tuhan supaya mata hati kami diperluas, diperlebar. 求主帮助我们来扩大我们的信心之眼， Supaya di dalam kondisi kegelapan hidup kami, 好让在我们黑暗的生命中， terang itu bisa masuk dan mengubahkan hidup kami. 基督的光进入到我们的心里面，并且改变我们。 Tolong kami ya Tuhan. 主啊，求你帮助我们。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。